Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ada terbaca pernyataan seperti ini. Ada tanda-tanda awal untuk COVID-19 pulih di negara kita. Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Alhamdulillah. Jika memang ia benar, ia memang satu pertanda yang sangat-sangat positif. Cuma kita cuba nanti kita cuba teliti macam mana tanda-tanda tersebut. Dari mana kita boleh nampak tanda-tanda tersebut. Jadi kita cuba analisa data-data yang ada. Jadi ini Malaysia berbanding dengan US dan negara Eropah yang tinggilah dia punya kesnya ni kan ya. Kita setakat 5,000 lebih saja. Amerika 644,000, Spanyol 180,000, Itali 165, Jerman dah 134, France 100 lebih. Jadi mana berapa tu yang lebih 100,000? 1, 2, 3, 4, 5 negara melebihi 100,000. Kematian kita kita punya recovered case tinggi 2,700 banding dengan confirm case kita 5,100. Ini maknanya lebih 50%. Kematian kita 84. Mereka jauhnya recoverednya rendah betul macam ni 180, 70 tak sampai 50% kan. Jadi boleh tahan lah. Negara kita ni kira bilangan boleh tahan lagi. Ini bandingan dalam di peringkat dunia lah, data-data di peringkat dunia. Dunia sudah mencatat 2 juta lebih kes dengan 136,000 kematian. Jadi kita beberapa hari ni kita dah turun kepada yang ke-39. 39. Sebelum daripada tu kita yang ke-34. Jadi kita sekarang ni dah berapa negara ni dah mengatasi kita. UAE, Indonesia, Filipina ni dah naik. Sebelum tu dia di bawah kita. Tengok ini Israel dah 12,000, dekat 12,000 lebih, dan kematian dia dah 140. Bayangkan 10 kematian hari ni. Tinggi betul meningkat 90. Jadi Kanada pula dah 28,000 dengan 1,000 kematian, 1,010 kematian. Jadi ini selalu kita buat bandingan Kanada, Israel ni kan. Okey, ini dalam data yang sama tu, sumber yang sama tu ditunjukkan new case, kes-kes baru di Malaysia. Macam ni dia punya trendnya. Daripada sini nanti kita tengok macam mana yang boleh dikatakan sebagai kita tu ada tanda-tanda untuk ni lah kan, untuk kita dapat menghadapi masalah. Lepas ni kita cuba analisa daripada sumber datanya, grafnya semua tu daripada ni our world in data ni. Ni dari sudut kita di negara-negara ASEAN ni, negara lain ni 1, 2, 3, 4, 5 ni lah yang tinggi. Yang lainnya semua di bawah sini ni, Brunei apa semua rendah, terlalu rendah lah kan. Jadi ini kita sebelum ni kita lah yang tinggi, Malaysia yang tinggi dalam ASEAN ni. Sekarang Indonesia dengan Filipina dah mengatasi kita. Ni kalau kita tengok daily new case harian, kes-kes baru setiap hari. Singapura mencanak naik. Tengok tu 400 lebih kes baru. Indonesia dah nampak mula menurun. Filipina pun ada trend menurun juga. Malaysia pun trend menurun. Thailand memang dia dah agak lama dia menurun je terus ni. Kita ada naik sikit lepas tu turun. Tapi kita alhamdulillah kita dalam trend menurun lah. Ni tolak Singapura yang sedang menaik tu kan. Ni nampak masing-masing menurun kan. Singapura mencanak naik. Ni Indonesia pun dah mula menurun. Filipina mula menurun. Ni kita ambil Thailand dengan Malaysia lah. Thailand ni konsisten dia dah kira konsisten lah, dia menurun aja. Jadi kalau kita tengok memang nampak lah, bila kita buat graf dua ni kan kita tak berapa terganggu. Kita nampak memang kita trend menurun. Dan ni yang katanya kita ni sudah ada tanda-tanda positif untuk dapat mengatasi masalah coronavirus ni. Nah, kita tengok kita sekarang ni pada fasa ketiga. Fasa kedua dah habis dah. Fasa ketiga kita dah 2 hari dah. 16 hari bulan 15 dengan 16 hari bulan ni. Cuba daripada sini kita buat
unjuran. Kita buat unjuran macam mana agaknya akan datang ni. Ni dia ni. Kita unjurkan, ini kita tarik kemari. Jadi ini fasa 1, fasa 2 kita dah masuk fasa ketiga sekarang. Di sini kita nampak fasa pertama ni kita masih dalam trend menaik. Fasa kedua kita menurun. Kita harapkan fasa ketiga ni terus menurun. Jadi cepatlah. Kalau boleh ni terus turun zup gitu je kan. Habis fasa 3 habislah. Maknanya tu tak ada kes baru. Macam tu lah. Maknanya kosong sini ni lah. Tapi kalau kita ambil trend yang ini ni. Ni pucuk-pucuk ni. Ambil dah pucuk sana ni. Mengincuk ke bawah. Kita cari yang paling jauh. Pucuk yang ini. Dengan pucuk 3 pucuk ni kita tarik. Ujung fasa kelima. Mana lepas raya lah. Baru kita dapat lepas. Itu tak tahu lagi. Lepas tu pembersihan. Mungkin satu fasa lagi. Jadi maknanya tu. Kalau kita tengok kat sini. Adalah halnya tu. Sampai lepas raya lah. Kalau tengok macam ni. Ini datanya ni. Data daripada tu lah tadi tu. Awal data. Yang ini. Yang apa ni lah. Ada data yang disekalikan dengan data yang keseluruhan tu. Saya ambil apa ni graf tu. Bila kita tengok sini, kita tengok ni kan. Ni 3 titik yang paling bawah kita tarik. Ni 3 titik yang atas tu kita tarik ke sana ni sampai jadi ujung ujung bulan 5 tu kan. Jadi kalau kita ambil tengahnya tu macam hujung fasa keempat lah. Macam tu lah kan. Pertengahan bulan 5. Macam tu. Jadi tengoklah, maknanya kita tu dalam sini. Jadi untuk kita jauh lagi ke sana tu, rasa-rasanya ini yang paling lah. Tapi ada lagi pula proses, namanya proses pembersihan. Maknanya kita bagi ruang. Mungkin setidak-tidaknya satu fasa lagi ke macam tu lah. Bergantung lah. Nang itulah mungkin. Mungkin lah. Ni ada tanda-tanda awal untuk COVID-19 pulih di negara kita ni. Ni pasal dah ada trend macam gini ni. Ni kita dah agak confident. Jadi seolah-olahnya tu unjuran penghujung PKP tu macam ginilah. Ataupun kita tambah sikit satu fasa ke. Tengok lah macam mana kan ya. Ni yang kita nampak. Jadi alhamdulillah lah. Cuma kita kita kena belajar ni satu-satu macam Iran. Iran berdepan gelombang kedua kerana rakyatnya degil. Ni Datuk Seri Najib Razak dia membuat entry-nya kan. Dia bagi peringatan. Iran tu kan dia yang awal naik, lepas tu dia dah turun lepas tu dia ada pesta. Macam kita raya lah. Tu kan dia apa tu perayaan Nawaz ni tahun baru Iran. Naik balik mencecit naik sana, turun ni belum dapat. Tengok tu tinggi lagi. Jadi itulah itu yang kita cuba elakkan. Jadi janganlah nak cerita bazar Ramadan ke raya ke, janganlah cerita. Kan kita mengalami perkara yang sama dialami oleh Iran. Kita kena belajar daripada negara-negara lain yang lebih awal. Jadi kalau kita tak beringat macam itu, memang jawabnya manjanglah kita. Jadi itulah sebabnya kita perlu untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan ni. Walaupun fasa berapalah yang diumumkan sekarang, kita dah fasa ketiga. Agar kita dapat menghentikan merebaknya virus corona ini. Bersamalah kita membenteras merebaknya virus corona ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.